Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hi guys, welcome back to my channel. Thank you guys klik video ni. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Apa khabar? Cikgu harap you all sihat-sihat, tenang, ceria dan sentiasa bersemangat untuk menimba ilmu, insya-Allah. Untuk video kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting untuk segala hidupan di bumi ini, iaitu sumber air. Geografi tingkatan 1. Tapi sebelum tu, subscribe channel Cikgu dulu ya. Untuk yang masih baru dalam channel Cikgu, Cikgu banyak kongsikan video-video geografi. Cikgu juga ingin kongsikan tips mudah dalam geografi. So, pastikan you all subscribe. Okay guys. It's time to learn geography. Kita teruskan. Ini adalah tajuk kita hari ini insya-Allah, iaitu sumber air. Geografi tingkatan 1. Untuk tajuk ni kita akan belajar mengenai jenis-jenis sumber air. Seterusnya punca krisis air di Malaysia, kesan krisis air di Malaysia, dan last sekali ialah langkah mengurangkan kesan krisis air. Kita teruskan. Di Malaysia kita menerima hujan sepanjang tahun, di mana jumlah hujan di Malaysia adalah sangat tinggi, iaitu kira-kira 2,500 hingga ke 3,000 milimeter setahun. Sangat banyak guys. Okey, kita akan fokus kepada jenis-jenis sumber air terlebih dahulu. Di Malaysia kita terbahagi kepada dua sumber air, iaitu air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan merujuk kepada air yang terdapat di permukaan daratan, maksudnya yang ada di atas tanah. Apabila air hujan turun, ia akan mengalami proses hidrologi, iaitu intersepsi dan infiltrasi. Intersepsi merujuk kepada air hujan yang turun tetapi tidak menyerap ke dalam tanah, di mana air ini akan menjadi air larian permukaan. Manakala infiltrasi, air hujan yang akan menyerap ke dalam tanah dan akan menjadi air larian bawah tanah. Okey. Sungai merupakan sumber air utama, di mana sungai ini digunakan untuk kegunaan harian, kegunaan domestik. Kalau kegunaan domestik ni merujuk kepada air yang digunakan untuk mandi, untuk memasak, membasuh dan sebagainya. Selain itu, air juga digunakan untuk industri dan sebagai sumber pengairan pertanian. Sungai-sungai utama di Malaysia kita dah belajar pada tajuk saliran kalau tak silap kan, dan cikgu rasa you all masih ingat. Seterusnya kita akan fokus kepada air bawah tanah. Okey, air bawah tanah merujuk kepada air yang tersimpan di dalam lapisan tanah ataupun batuan yang terdapat di bawah permukaan bumi, di mana air yang terdapat di dalam tanah adalah kira-kira 5,000 bilion meter padu yang masih belum diteroka. Daripada jumlah ini, hanya 3% yang digunakan. Ada banyak lagi guys. Okey, proses yang bertanggungjawab untuk mengekalkan sumber air di atas bumi ini adalah proses kitaran hidro
hidrologi, iaitu mengekalkan sumber air. Mari kita lihat apakah itu proses kitaran hidrologi. Okey guys, ini adalah proses kitaran air yang terdapat di dalam buku teks. Dalam proses kitaran air, ia akan melibatkan beberapa proses. Mari kita lihat. Proses yang pertama ialah proses sejatan. Proses sejatan melibatkan perubahan cecair menjadi wap dengan adanya kehadiran haba daripada matahari, di mana air ini akan bertukar menjadi wap air lalu membentuk awan. Proses pembentukan awan ini dinamakan proses pemeluapan, dan proses sejatan akan berlaku sepanjang hari. Lama kelamaan, awan ini akan mengandungi banyak air. Apabila awan tu dah penuh, dia akan mengkerpaskan segala muatannya. So, proses ketiga ialah kerpasan. Kerpasan adalah juga dikenali sebagai hujan. Okey, air hujan yang turun akan mengalami dua proses. Yang pertama adalah proses intersepsi, di mana air hujan ini akan menjadi air larian permukaan lalu akan mengalir ke dalam sungai dan mengalir masuk ke dalam laut. Yang kedua pula adalah infiltrasi. Infiltrasi merujuk kepada air hujan yang akan menyerap ke dalam tanah dan akan menjadi air larian bawah tanah. Sebenarnya air larian bawah tanah ni juga akan masuk ke dalam sungai dan akan mengalir sehingga ke laut. Dan begitulah proses ini akan berulang. Inilah yang dinamakan proses kitaran air. Boleh guys? Dan fokus kepada punca krisis air di Malaysia. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan krisis air? Krisis air adalah satu situasi di mana kekurangan sumber air yang dapat digunakan. Maksudnya kita kekurangan air. Di Malaysia, krisis air pernah berlaku di kawasan Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur, di mana ketiga-tiga lokasi ini mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Apabila kepadatan penduduk tinggi, maka permintaan air pun juga adalah tinggi, tetapi tak ada, maka berlakunya krisis air. Antara punca-punca berlakunya krisis air di Malaysia, yang pertama ialah penebangan hutan di kawasan tadahan. Hutan adalah salah satu komponen yang penting di dalam ekosistem, tetapi apabila berlakunya penebangan hutan, maka ini akan mengganggu ekosistem. Di samping aktiviti pembalakan juga akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah dan pemendapan. Hakisan tanah dan pemendapan seterusnya akan menjejaskan kualiti air sungai. Bahaya guys. Seterusnya adalah fenomena cuaca, kemarau dan El Nino. Kemarau adalah satu tempoh cuaca kering yang berpanjangan dan tiada hujan langsung dalam sesuatu tempoh yang agak lama. Itu adalah kemarau. Manakala El Nino dapat dikaitkan dengan pemanasan suhu di lautan Pasifik yang luar biasa sehingga menyebabkan perubahan tekanan udara dan pola tiupan angin. Ini seterusnya menyebabkan negara kita tidak menerima hujan. Okey. Keadaan kemarau dan El Nino menyebabkan berlakunya penyusutan air di empangan di dalam negara kita. Seterusnya adalah pembuangan sampah sarap ke dalam
sungai. Ini berlaku pada masyarakat yang tidak bertanggungjawab lah, di mana membuang sampah sewenang-wenangnya di sungai dan menyebabkan sungai kita tercemar. Masyarakat sekitar yang tidak bertanggungjawab membuang sampah ke dalam Sungai Kelang menjadikan sungai berkenaan bertukar lokasi lambakan sampah yang menjijikkan. Tinjauan Harian Metro di sekitar kawasan itu mendapati longgokan sampah termasuk plastik yang mencemarkan ekosistem air memenuhi sungai berkenaan dan dilonggok di tebing sungai. Perbuatan itu dibimbangi boleh membahayakan nyawa termasuk mengundang pelbagai penyakit. Dan diburukkan lagi dengan pembuangan sisa industri, contohnya toksit, bahan kimia dan lain-lain lagi lah. Dan ini sangat membahayakan semua hidupan yang berada di sekitar sungai termasuk manusia. Di Pasir Gudang dipercayai berpunca daripada sisa bahan kimia dari Sungai Kim Kim yang tidak diurus dengan baik. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, siasatan awal mendapati bahan kimia yang diserahkan kepada kontraktor pembersihan itu masih terbiar dan belum dihapuskan sepenuhnya. Seterusnya adalah permintaan tinggi dalam sektor industri. Yes, negara kita sedang rancak dalam sektor perindustrian dan ini menyebabkan permintaan tinggi juga terhadap air, khususnya industri pemprosesan makanan, industri pembuatan dan penyaduran dan seterusnya adalah industri kimia. Aktiviti pertanian juga adalah punca berlakunya krisis air di Malaysia, di mana aktiviti pertanian di Malaysia banyak menggunakan baja kimia dan racun serangga. Baja kimia, racun serangga ini akan mengalir masuk ke dalam sungai dan menjejaskan sungai, menyebabkan sungai kita tercemar. Dan yang terakhir adalah peningkatan populasi penduduk di Malaysia, di mana pada tahun 2020 penduduk Malaysia dianggarkan adalah seramai 30 juta orang. Apabila penduduk bertambah, maka berlaku juga pasti akan berlaku je peningkatan permintaan air. Dan ini adalah punca-punca berlakunya krisis air di Malaysia. Kita akan fokus kepada kesan krisis air di Malaysia. Apakah kesan krisis air di Malaysia? Okey. Yang pertama adalah kekurangan bekalan air bersih. Bekalan air bersih terpaksa dicatu apabila berlakunya krisis air. Dicatu merujuk kepada bekalan air dihadkan ataupun ditetapkan penggunaan. Dan ini akan menyukarkan kegiatan harian penduduk kerana mereka tidak boleh melakukan aktiviti harian mereka. Contohnya tidak boleh membasuh, tidak boleh mandi dan lain-lain lagi lah. Dan ia juga akan menjejaskan sektor industri terganggu. Kesan krisis air seterusnya ialah kesan ke atas tanah. Okey, krisis air akan menyebabkan tanah menjadi kering kontang dan mengubah tekstur tanah tersebut. Masalah ini akan memberikan kesan terhadap kegiatan pertanian seperti penanaman padi, seterusnya menjejaskan bekalan makanan dan hasil pengeluaran negara. Kesan seterusnya adalah berlakunya kepupusan flora dan fauna. Pencemaran air menyebabkan flora dan fauna mati dan pupus. Kepupusan flora dan fauna akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang dapat mengancam kehidupan manusia. Pencemaran air pula menyebabkan kesan buruk terhadap hidupan akuatik. Maka hidupan akuatik akan mati, contohnya ikan dan lain lagi lah. Kesan seterusnya adalah menyebabkan kemudaratan kepada manusia.
Penyakit bawaan air boleh menular kepada manusia setelah bekalan air bersih tercemar. Sebagai contoh adalah demam kapialu dan leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit berjangkit daripada haiwan kepada manusia. Contohnya kencing tikus dan lain lagi lah. Banyak lagi Okey guys. Subtopik yang terakhir iaitu langkah mengurangkan krisis air. Yang pertama adalah pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan. Yes, kawasan tadahan perlu dijaga. Kawasan tadahan kita dijaga, maka kita tidak akan mengalami krisis air. Contohnya adalah membuka atau menggazetkan taman negara dan hutan simpan. Apabila negara menggazetkan taman negara dan hutan simpan, maka langsung tidak ada aktiviti pembukaan kawasan hutan. Pembalakan dilarang sama sekali. Seterusnya adalah penguatkuasaan undang-undang, di mana pihak berkuasa akan memantau pengusaha industri yang tidak bertanggungjawab membuang sisa toksik bahan kimia ke dalam sungai, dan memantau juga aktiviti pertanian, khususnya dalam mematuhi piawaian penggunaan baja kimia dan racun serangga. Seterusnya adalah rawatan air kumbahan. Di dalam rawatan air kumbahan itu akan diasingkan, seterusnya dirawat, ditapis. Apabila telah stabil, maka ia akan dilepaskan ke dalam saliran untuk melalui proses kitaran air secara semula jadi. Ni penting guys. Yang seterusnya adalah meneroka air bawah tanah. Seperti yang cikgu cakap tadi, hanya 3% air bawah tanah yang diteroka. Sebenarnya banyak potensi lagi di mana air bawah tanah boleh diekstrak lebih 6 bilion meter padu setahun dan boleh digunakan. Info tambahan, biasanya air bawah tanah ni dia lebih bersih dan memerlukan kurang rawatan dan mengandungi garam mineral yang tinggi, baik untuk tubuh manusia. Seterusnya adalah mengadakan kempen kesedaran alam sekitar. Kempen kesedaran adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat akan kepentingan menjaga alam sekitar dan sungai. Pelbagai aktiviti dirancang, sama ada badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan, iaitu NGO. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga topik ini. Thank you guys menonton video ini sehingga habis. Cikgu harap you all faham dan enjoy tengok video cikgu ni ya. Cikgu rasa ini sahaja yang ingin cikgu sampaikan. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Okay guys, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye guys.